أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا حق وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء، وخصوصا وباء الكورونا والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم اتمم بالخير. اللهم آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Ya, pertama-tamanya kita sama-sama sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita. Khususnya pada pagi ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Ya, di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, dalam tajuk yang berkaitan dengan muhasabah, pengarang dia menyebut kepada kita bagaimana apabila setiap kali kita ni bangkit daripada tidur dan kita diberikan nikmat hidup sehari lagi oleh Allah, maka ambillah peluang itu untuk kita muhasabah diri dah. Kalaulah pada malam tadi takdirnya Allah Ta'ala mematikan kita saat kita tidur, roh kita keluar dengan cara bentuk yang Allah Ta'ala yang lebih tahulah. Lalu tiba-tiba roh tu tak balik semula, tak masuk ke tubuh, maknanya matilah. Maka kalau kita berada dalam keadaan begitu, tentulah ada perkara-perkara yang kita sesali, perkara yang kita rasa yang belum kita selesaikan. Ada banyak perkara yang kita belum selesaikan, yang tak sempat kita selesaikan dan seumpamanya. Maka bila Allah Ta'ala mengembalikan hidup ini kepada kita, maka ambillah peluang yang ada ni, masa kesempatan untuk kita muhasabah, menyelesaikan apa-apa sahajalah yang urusan ada kaitannya kita dengan Allah dan dengan antara kita dengan sesama manusia. Barulah kita ni akan jadi orang yang insya-Allah tidak termasuk golongan yang rugi. Alhamdulillah, pada subuh ni kita dapat bersama lagi untuk dalam siri-siri kuliah subuh.
Dan kita akan menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita masih bincang dalam tajuk besarnya, di dalam tajuk berkaitan dengan perihal membaca Al-Quran. Dan kita masuk dalam tajuk kecilnya, muka surat kalau yang buku saya ni 214, mencela pembaca yang lalai. Mencela pembaca yang lalai. Pengarang rahimahullah menyatakan kepada kita, adapun pembaca Al-Quran yang bercelaru serta lalai fikirannya, tidak mengamalkan dengan ajaran Al-Quran, tidak menurut perintahnya dan tidak menahan diri dari larangannya, dan bahasa dan menyetop terhadap batasan-batasannya, maknanya melampaui batas, ya, melampaui batasan-batasan yang disebut oleh Al-Quran. Tentu sekali pembaca ini dicela, ya. Ini adalah golongan yang dicela. Baca Al-Quran, baguslah baca Al-Quran, ya, tapi dia tidak, seperti yang disebut sebelum ini, dia tidak mentadabbur, tidak berusaha untuk memahami apa yang disebut oleh Al-Quran, tidak cuba memahami maksud yang terkandung di dalamnya, petunjuk-petunjuknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Maka orang yang macam ini disebut oleh ulama adalah pembaca yang dicela, yang dicela oleh Allah. Kita takut nanti Al-Quran akan mendakwa kita di depan Allah kerana kita ini tidak melakukan perkara-perkara tadi. Mana dalilnya? Dalam hal ini terdapat banyak hadis yang memberitakan tentang ancaman yang keras dan janji-janji yang menakutkan terhadap si pembaca yang bersikap serupa itu. Yang pertamanya ialah di bawah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'il Qur'ana ma nahaka fa illam yanhaka falasta taqra'u. Yang bermaksud bacalah Al-Quran selagi ia melarangmu, yakni dari perkara yang tidak senonoh. Andai kata Al-Quran itu tidak melarangmu, maka tiadalah anda membacanya. Bukan maksud jangan baca. Ada. Oh, kalau begitu saya ni tak nak baca dah. Nanti saya dengar ayat yang larangan Allah, saya tak buat, maka saya dicela. Dia tak nak dicela, tak baca. Oh, kalau tak baca lagi besar celaannya, ya, langsung tak baca dah. Maksudnya bila kita baca ni, kita ni dikira seorang pembaca Al-Quran dalam hadis ini apabila ada perkara yang dilarang oleh Allah itu, maka kita ni akan berjaya menahan diri kita daripada melakukan larangan-larangan tersebut. Barulah kita ni dikira seorang yang benar-benar membaca Al-Quran. Sebelum ni pun kita dah bincang bahawa bagaimana Al-Quran ini, kita kena faham dia adalah wahyu daripada Allah. Dia merupakan suatu petunjuk yang datangnya daripada Allah untuk kita, ya, petunjuk yang paling benar, petunjuk yang paling betul, yang paling tepat, ya, kerana ianya datangnya daripada Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha mengetahui, yang mendalam pengetahuannya, yang halus pengetahuannya, yang mengetahui apa yang telah, yang sedang, yang akan datang, mengetahui yang zahirnya, yang mengetahui yang batinnya, ya, yang maha mengetahui dengan apa yang dicipta olehnya. Tak? Macam kita lah tuan-tuan, ini tak adalah sampai kita tahu macam tu, tapi contohlah kalau kita ni ada anak, kita lah yang lebih tahu dah PA perangai anak kita macam mana.
Dengar suara tu tahu dah, tengok kelibat tahu dah anak kita. Maknanya kita kenal, kitalah yang lebih kenal. Dan kita akan mendakwa, akulah orang yang paling tahu tentang anak aku begini-begini. Sebab dia hidup dengan kita puluhan tahun contohnya lah. Itu pun kita tahu pun tidaklah tahu secara halus. Tak tahu semua perkara. Dalam hati tu kadang-kadang kita tak tahu lagi. Ataupun mereka bolehlah berlakon depan kita, di belakang kita macam mana kita tak tahu lah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu. Tak, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kita kata dengan segala sifat kesempurnaan ini, Al-Quran ini datangnya daripada Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna sebegitu. Ya. Jadi sebab itulah disebut oleh para ulama bahawa bertuah kita ni umat Islam sebab memiliki Al-Quran. Kerana ia adalah panduan yang datangnya terus daripada Allah kepada kita. Bertuah orang Islam. Tapi malang juga orang Islam, kata ulama, sebab mereka letak Al-Quran di tepi. Tak tepi. Bukan tak baca langsung baca, bukan tak ambil langsung ambil, tapi banyak dia letak di tepi sahaja. Ya, dia tidak beramal dengan petunjuk-petunjuk yang benar yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Jadi antara petunjuk itu adalah dalam bentuk larangan-larangan, kata Nabi di sini dah. Jadi kalau Al-Quran itu tidak melarang membaca Quran, tapi Quran tidak menghalang kamu daripada melakukan perkara yang dilarang, yang disebut dalam Al-Quran, kata Nabi, maka tiadalah anda membacanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqahu ila an-nar. Baru disebut tadi dah. Kata Nabi, siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpinnya, nescaya ia, yakni Al-Quran, akan memimpinnya ke syurga. Kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin yang dia ikut. Tak. Kita ni dalam hidup Allah Ta'ala buat begitu dah. Dalam hidup ni kita kena ada pemimpin. Orang yang jadi ketua, yang memimpin, yang menunjuk arah kepada kita lah. Sebab kita ni, kemampuan kita ini terhad. Pemimpin ni biasa kita lantik orang yang lebih ada kemampuan, yang lebih cerdik, lebih pandai, begitu beginilah. Kalau pemimpin pula lebih tak cerdik pada kita, itu dia akan pimpin kita masuk gaung lah, tuan-tuan, tak terjun gaung lah. Tapi kita tak nak macam tu. Jadi Quran ini kata Nabi, siapa yang menjadikan Al-Quran yang merupakan petunjuk yang benar tadi, yang datang daripada Allah, sebagai pemimpin dia, yang dia ikut, ya, maka dia akan pimpin seseorang tu kepada mana? Ke syurga Allah. Sebaliknya, kata Nabi, dan siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, Quran pula ikut dia. Dia pula jadi ketua, jadi bosnya dah. Dia yang menentukan boleh atau tak boleh. Quran kamu diam je. Macam tu. Duduk di belakang. Quran duduk belakang, Islam duduk belakang. Apa jadi? Nescaya ia akan memimpinnya ke neraka. Orang ni dia akan bawa kita ke neraka, tuan-tuan. Na'udzubillah. Nabi sebut mudah dia tu, tak? Bawa kita ke neraka. Sebab itulah hati-hati, hati-hati dalam hidup kita ni. Memanglah ulama selalu beringat sepatutnya kita ni orang Islam, orang beriman, sentiasa berdamping dengan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran ini. Sehingga kan para ulama menyebut sepatutnya kita ni sebelum kita buat sesuatu yang kita tak tahu apa yang kita nak buat tu betul atau salah,
maka kita terlebih dahulu perlu merujuk kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Tengok Quran, apa Quran kata, apa Sunnah kata dulu, belum buat. Tapi kebanyakan kita ni dia buat dulu. Lepas buat tu, kemudian orang sebut begitu begini, barulah dia kata, dah boleh ke tidak? Dah buat dah. Itu tak betul. Jadi terbalik. Sepatutnya buat, faham dulu, tengok dulu petunjuk macam-macam mana, baru buat. Jangan kita buat dulu benda-benda yang salah, kemudian barulah kita nak cari jalan. Mudahnya kadang disebut untuk menghalalkan tindakan kita yang salah itu. Bila Quran kata salah, salah lah. Ini yang disebut tadi, Quran itu dijadikan pemimpin ataupun diletakkan di belakang lah. Baik. Sabda Nabi SAW lagi, an-naru ila fasaqatil qurra asra'u minha ila abadatil asnam. Ni takut lagi tuan-tuan. Nabi kata apa? Api neraka itu lebih dekat, ataupun asra' ni lebih laju, lebih cepat kepada pembaca Al-Quran yang durjana daripada dekatnya ataupun cepatnya kepada penyembah berhala. Sebab ada di kalangan, kalau dimasukkan pembaca Al-Quran yang durjana ini, antaranya mungkin yang dimasukkan adalah golongan yang munafik, yang baca Quran tak, tapi dia ini adalah seorang yang tak percaya, tak yakin dengan Al-Quran. Kalau dalam Quran sendiri pun Allah Ta'ala sebut orang munafik ni tempatnya di mana tuan-tuan? Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di dalam neraka yang paling bawah sekali. Maksudnya yang paling teruk diazab, lebih teruk daripada penyembah berhala. Sebab apa? Sebab dia ni bukan setakat dia tahu bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Esa, dia tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dia tahu Al-Quran itu adalah wahyu yang datang daripada dia, tahu. Dia dalam keadaan dia tahu, kemudian dia tidak beriman dengan cara dia menyembunyikan kekufurannya, dan dia pula menipu, menyembunyikan, memperolok-olokkan keadaan mereka itu kepada orang Islam, dan dia pula merancang ke belakang ni pula nak tikam balik orang Islam daripada belakang. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi mereka ni lebih teruk lagi tak daripada orang yang jelas-jelas menentang. Baik. Jadi kita takut tuan-tuan ni bila Nabi sebut neraka itu lebih cepat menyambar pembaca Al-Quran yang durjana daripada penyembah berhala. Ini suatu peringatan. Sebab itu kita selalu sebut lah, bila sebut Quran ni kena ada usaha tuan, kena ada usaha, sedikit usaha sahaja. Sedikit usaha, tambah sedikit usaha. Kalau baca surat Khabar tu, nombor ekor pun dia tengok. Lama tengok nombor berapa naik. Ada laporan sukan, dia baca habis tuan-tuan. Ya. Kalau sekarang ni tak baca surat Khabar tu, baca internet pula tu tak. Berita tu, berita ni, boleh jadi pemberita pula. Hari ni kes baru COVID banyak ni, dia pemberita tuan-tuan. Hafal. Bercerita isu tak. Itulah, inilah, semua dia tahu. Masya Allah. Tapi dia nak baca Quran satu muka ke, dua muka ke, lepas tu nak melihat, mentadabbur makna-makna, susah tuan-tuan. Susah. Kita macam itulah hari-hari. Tapi kalau kita boleh buat satu perubahan, apa orang putih kata engagement. Buat satu perubahan ni tuan-tuan, ada sedikit usaha, kita buat begitu tak? Baca satu muka, lihat makna. Ataupun kalau kita ni baca tu Quran mushaf yang ada terjemahan pimpinan Ar-Rahman contohnya, kita baca, suruh kita tengok maknanya. Masya Allah, banyak manfaat tuan-tuan. Banyak manfaat yang akan kita perolehi daripada
tindakan kita tu. Bukanlah benda yang susah sangat pun, cumanya tak buat je. Setan memanglah tuan-tuan, dia suruh kita tengok benda lain banyak, tak apa. Ada mengadap handphone tu 2 jam, tengok macam-macam, lepas satu, tengok itu, tengok ini, apa begitu ini. Ya, orang minat bola, tengok bola apa, tapi nak tengok Quran ni 10 minit pun susah. Tak, cuba kita buatlah, insya-Allah boleh. Ya. InsyaAllah kita kena ada azam, kena ada keazaman dalam diri kita. Baik. Terutamanya yang dah pencin tu tak. Yang pencin ni dia tak adalah nak sibuk, nak kalut ke mana dah. Tak ada nak sibuk mana dia. Cubalah. Baik, disebut lagi di dalam sebuah riwayat disebutkan anna al-Qur'ana gharibun fi jawfiz zalim wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ini hadis yang masyhur juga ya. Kata Nabi yang bermaksud bahawasanya Al-Quran itu tidak menetap. Quran ini tidak akan duduk tetap. Tidak akan duduk dalam keadaan yang baik, yang tetap di dalam hati orang yang zalim, yakni orang yang melanggar perintah Allah. Kalau dia ni jenis orang zalim, menzalimi diri sendiri, maknanya dia ni melanggar perintah-perintah Allah, Quran tidak akan duduk tetap dalam diri dia. Dan bahawasanya betapa ramai orang yang membaca Al-Quran sedang Al-Quran melaknatinya. Antara maksud kata ulama Quran melaknat ni macam mana? Ini dia ada keterangan. Maksudnya Quran melaknat ni macam mana? Al-Quran itu melaknati pembacanya. Seolah-olah Quran kata celaka kamu awak baca tu. Kita baca, dia mencelakakan kita dah. Macam mana ni? Itu syuruk ya. Tak habis waktu lagi. Sudah subuh ni setengah jam insya-Allah. Macam mana dia? Al-Quran itu melaknati pembacanya disebabkan si pembaca itu melakukan sesuatu kelakuan yang bertentangan dengan perintah Al-Quran dan beramal menyalahi apa yang diseru oleh Al-Quran. Ada contohnya apalah? Contohnya kita baca ayat, kita membaca satu ayat yang Allah Ta'ala melaknat orang yang berbuat maksiat itu, sedangkan masa kita baca tu kitalah orang yang buat maksiat itu. Ya. Contohnya bila kita baca fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, maka celakalah, wailah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang bersembahyang, iaitulah orang-orang yang lalai pada sembahyang mereka. Kita ni bila sembahyang Allahu Akbar tu sampai ke mana dah? Ketul sungkai dah sampai. Cepat otak kita ni lalai, terbang entah ke mana dah. Lalai. Maka bila kita baca ayat itu, Quran melaknat orang yang lalai. Kalau kita ni jenis orang lalai dalam solat, masuk. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang meniaga, menipu, peniaga-peniaga yang menipu. Dibaca ayat wailul mutaffifin, kena patah kepala dia. Bila dia apa? Kata Allah, idza iktalu 'alan nasi yastawfun, bila dia ni beli pada orang barang tu, dia timbang. Kalau sekilo lah, elok kalau dia beli pada orang. Tapi bila jual pada orang lain, dia kurangkan timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, bila dia jual pada orang lain, dia nipu supaya dapat untung kan. Dia nipu 100 gram ke 200 gram ke. Dia fikir kalau dia jual 10 orang dah dia untung sekilo. Dah lah jual tu mahal tak? Nipu pula contoh. Itu. Jadi bila dia baca ayat tu, Quran menyatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang macam ni. Kena atas kepalanya sendiri dah. Begitulah gambarannya bagi orang yang baca Al-Quran. Quran
melaknatinya. Sebab apa? Sebab dia ni dialah yang melakukan maksiat, perbuatan salah dan jahat yang disebut oleh Al-Quran, yang dilarang oleh Al-Quran. Baik. Jadi dia kata beramal menyalahi apa yang diseru oleh Al-Quran. Ada sebuah berita yang mengatakan, khabar, bahawa setengah-setengah penghafal Al-Quran itu diseret ke neraka sebelum penyembah berhala. Mereka lalu bertanya, yakni penghafal Al-Quran ini bertanya, mengapa pula kami yang didahulukan ke neraka sebelum penyembah-penyembah berhala itu? Para malaikat menjawab, orang yang mengetahui hukum tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Jadi kita kata macam tak patut pula, kita katalah, kita rasa tak, kita ni kan beriman, percaya juga, baca, hafal Quran, tapi kena seret ke neraka lebih dulu pada penyembah berhala. Macam tak patut pula. Sebenarnya rasa tak patut tu ialah daripada nafsu dan syaitan. Tak. Jadi sebenarnya orang yang macam ni kita sebut ialah dia ni membaca Al-Quran. Dia tahu bahawa Quran itu benar datangnya daripada Allah. Dia dah diberikan penerangan begitu dan begini. Ya. Tiba-tiba dia berpaling. Maknanya dia ni adalah orang yang lebih teruk daripada orang yang tidak mengetahui hakikat-hakikat tersebut. Walaupun memanglah kita kata penyembah berhala pun adalah orang-orang yang teruk, yang dilaknat. Yang teruk, yang dilaknat. Tetapi orang yang mengetahui hukum itu adalah lebih teruk lagi daripada orang yang tidak mengetahui. Mengapa tuan-tuan kita ni, setelah kita tahu petunjuk Al-Quran itu adalah sebenar-benar petunjuk, suatu petunjuk keterangan yang pasti akan membawa kita ini kepada kejayaan dunia dan akhirat, berjaya dunia, berjaya akhirat, ya. Tiba-tiba kita menolak suatu petunjuk yang bersifat begitu, ya. Jadi maka layaklah kita ini mendapat celaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertera di dalam setengah-setengah asar. Asar ini maknanya riwayat. Bila sebut dalam istilah ilmu, bila sebut asar ini riwayat yang tidak jelas adakah dia hadis ataupun dia adalah kata-kata sahabat atau kata-kata ulama. Bila tak jelas, ulama akan sebut asar. Ada asar maknanya riwayat yang datang. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang boleh diterima. Ini istilah, penggunaan istilah. Sebab kita takut tuan-tuan kalau bukan hadis kita kata hadis. Jadi kita menipu pula atas nama Nabi. Menipu atas nama Nabi ni, Nabi sebutlah, falitabawwa maq'aduhu minan nar, dia tempah tempat dalam neraka, dia tempah satu tempat dalam neraka, macam itulah. Mau tuan-tuan tak? Baik. Dia tertera di dalam setengah-setengah asar bahawa si pembaca Al-Quran ketika mengerjakan maksiat diteriak oleh Al-Quran di dalam hatinya, di manakah tegahanku, di manakah ancamanku, di manakah nasihatku, dan seterusnya, seolah-olah Al-Quran itu berteriak pada dia daripada dalam. Kita ni kan hafal, takkan surah Fatihah pun tak hafal tuan-tuan. Nak 3 kul takkan tak hafal. Saya baca wailul mutaffifin takkan tak hafal tadi tak. Fawailul musallin takkan tak hafal surah-surah ayat lazim ni. Kalau untuk imam kita lagilah panjang ayat-ayat dia hafalnya tak. Ya. Jadi bila orang ni, orang yang ada Al-Quran dalam diri dia, banyak ke sikit itu masing-masing lah, bahawa apabila dia melakukan maksiat, Al-Quran itu berteriak daripada dalam hati, kamu ni kan aku dah larang, kamu buat benda ni, kamu buat juga.
Kita buat pula lagi kesalahan lain. Dia berteriak pula, kamu ni, aku larang kamu buat benda ni. Seolah-olahnya begitu. Ada. Kalau Quran tu boleh jeruk jantung kita, dia jeruk dah tuan-tuan. Dia tak boleh menafas, baru teringat, ni tak boleh ni. Quran dalam hati jeruk, marah dah. Tapi tak adalah macam tu. Tapi bagi orang yang ada iman, maka dia akan terasa lah. Dia akan terasa. Dia tahu ini salah, tak boleh. Sebab dia tahu. Jadi mungkin juga tuan-tuan begitulah. Kerana Al-Quran yang ada dalam dadanya tadi berteriak kepada dia, jangan buat. Dah dia nak. Ya. Untuk orang ada Quran dalam dada ni lah. Kalau Quran berteriak macam tu dan dia dapat rasakan, Masya Allah, dia ada satu benteng yang ada dalam hatinya secara maknawi lah. Berkata Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang kamu membaca Al-Quran sedang Al-Quran melaknatinya. Orang ramai bertanya, maknanya dia sebut tentang hadis Nabi. Lalu orang ramai bertanya, bagaimana boleh berlaku demikian? Jawabnya, dia membaca ayat Allah. Contohnya bila Allah Ta'ala sebut yang memberi maksud, kami sediakan laknat atas orang-orang yang dusta. Allah disebut, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang berdusta, berbohong, tetapi ia sering berdusta. Dia baca ayat Allah ni, dia pun seorang pembohong, kena laknat. Kemudian dia membaca, ingatlah bahawasanya laknat Allah atas orang-orang yang zalim, tetapi ia sentiasa menzalimi manusia. Dia baca ayat Allah Ta'ala melaknat orang zalim, tiba-tiba dia ni memang orang yang buat zalim pada orang lain. Jadi dia mendapat laknat Allah daripada ayat yang dia baca. Itu yang dimaksudkan. Samalah tadi kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'an. Berapa ramai orang yang membaca Al-Quran, yang menghafaz Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknat dia. Ya, baik. Dan kita sebut juga dulu dah, lama dah kita sebut dalam perbincangan dulu tentang Al-Quran. Saya pun dah sebut, cuma nak ulang lagi. Seperti kita kata Dr. Zakir Naik dia pernah sebut, dia memberikan suatu, bahasa moden kata analogi lah, satu gambaran dah kepada kita. Quran ni dia kata adalah seperti manual, buku panduan untuk kita ni gunakan sebagai panduan. Contohnya kalau kita beli satu alat perabot ke alat elektrik ke apa sekarang, nak tempah dalam Shopee lah. Orang suka beli dalam Shopee hari ni. Nak beli barang tu bukan kadang dia hantar barang siap, tuan-tuan, kita kena pasang sendiri. Kita pergi beli perabot hari ni di kedai-kedai tepi sungai ke tu, dia buh dalam kotak ya tuan-tuan. Balik kena buka, kena pasang sendiri. Jadi kalau kita ni bukan jenis tukang, bukan jenis biasa pasang. Kalau kita pandai-pandai tengok-tengok, sengit-bengit perabot tu tuan-tuan, tak boleh guna. Mungkin rosak, mungkin meletup. Perabot tak meletup lah, alat elektrik tu meletup. Sebab kenapa? Kita tak tahu. Lalu dia berikan buku manual, walaupun ringkas, dia tunjuk cara, step 1, 2, 3, 4, 5. Satu cara. Kalau kita ikut, walaupun kita ni bukan tukang, kita boleh pasang tuan-tuan dengan baik dan berfungsi dengan baik. Jadi kita dalam hidup macam tu juga. Kita tahu ke benda akan berlaku besok, tuan? Apa benda berlaku besok? 1 jam dari sekarang apa akan berlaku pada diri kita? Kita tak tahu. Maknanya kita ni jahil. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah bila Allah Taala bagi buku manual kehidupan, hanya orang yang sebenarnya orang yang tak ikut buku manual ini, dia sebenarnya sedang menjerumuskan dirinya
ke dalam kebinasaan. Begitu. Tapi ramai manusia dia tidak faham, ataupun dia dah tahu pun, dia kerana nafsunya kepada dunia lebih besar, dia ditipu daya oleh syaitan, akhirnya dia tak ikut juga panduan Al-Quran. Itu malanglah. Jadi kita takut nanti ini kita tergolong dalam golongan ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kita habiskan tajuk ni ya. Ada 2 hadis lagi. Sesungguhnya orang munafik yang membaca Al-Quran, perumpamaannya adalah perumpamaan sekuntum bunga yang baunya semerbak mewangi tetapi rasanya pahit. Bau wangi, tapi kalau makan, kalau ambil letak kat bibir, pahit sebenarnya. Sebab apa? Sebab ialah dia tidak beramal, dia tidak beriman dengan kandungan Al-Quran, dan dia tidak beramal dengan petunjuk Al-Quran itu. Ada sebuah riwayat yang terakhirlah yang kita baca pada tajuk ni. Ada sebuah riwayat lagi yang berbunyi, anna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzil wa annahu la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ini ramai pada kita lah. Kata Nabi yang bermaksud, ramai orang yang membaca Al-Quran dengan baik seperti masa diturunkannya. Maknanya dia baca tu tuan dengan tajwidnya, dengan bertajwid lah, makhrajnya apa semua tu, Masya Allah, Tabarakallah. Orang Melayu ni memang, orang Islam, orang Arab pun puji. Orang Melayu ni kalau baca Quran dia kata bagus, sebutan tu cantik, boleh. Orang Melayu kita tak. Tapi kalau Melayu Jawa lain pula lah. Yang elok-elok tuan-tuan tak. Tapi kalau Melayu Jawa tu kadang-kadang dia nak tukar apa sebutan tu susah. Ijajul jilatil. Tu tak. Ada ustaz apa yang ceramah, ustaz Bollywood tu dia cerita tak. Dia dengar orang buat lawak, dia kata rupanya pergi satu tempat tu, betul dia kata Tok Imam baca Ijajul jilatil, dia kata. Dia duduk belakang tu, tahan nak gelak, dia kata. Nak buat macam mana lah. Itu dia kena belajar lah maksudnya. Membaca Al-Quran dengan baik seperti masa turunnya, tetapi bacaannya itu tidak melewati batasan tenggorokannya. Quran ni duduk sini je, duduk kawasan. Sebab kalau kita kata orang baca Al-Quran ni, huruf Al-Quran ni dia daripada bibir. Maknanya kalau tengok Quran lama kan dia dibuat gambar mulut tu, ada gigi, ada hidung tu, huruf ni dari sini. Itulah kita kata cara keluar hurufnya begitulah. Ra di sini, ain di sini, apa diletak gambar-gambar tu ya. Bukan saja-saja dilukis gambar gigi itu tuan-tuan, nak tunjuk makhraj huruf. Tu je Quran duduk situ je. Keluar di sini, keluar Quran ni. Ya. Yakni Quran tu tak masuk dalam hati dia, tak menguasai jiwa dia. Tu yang dia maksud tu kat tenggorok, kat tengkok ni je, kat leher ni je. Mereka tersisih dari Islam seperti tersisihnya anak panah dari busurnya. Kalau orang yang Quran duduk kat sini je, kat tenggoroknya je, dia akan tersisih, akan jauh pada Islam sebagaimana anak panah yang bila dilepaskan, lepaslah pum, ujung tu jauh. Ya. Maknanya Quran tu jauh pada dia ni akan tersisih jauh daripada Islam bila dia hanya baca Quran tapi dia tidak beramal dengan kandungan Al-Quran. Sebagai penutup tajuk kecil ini, kita mohon Allah rahmat dan afiah serta taufik untuk berpegang teguh dengan kitab Al-Quran, menambah pengetahuan dan fahaman daripadanya serta beramal dengan petunjuknya, supaya kita dikurniakan husnul khatimah, yakni mati dalam keredaan Allah Ta'ala, seumpama sempurna dan bagus pada semua perkara yang datang kepada kita dan kepada orang-orang yang kita cintai,
dan seterusnya kepada semua kaum muslimin. Jadi begitu dah bila dia sebut tentang amaran-amaran Nabi ni. Jadi kita kena ambil ingat lah tuan-tuan, kena ambil beringat, kena muhasabah diri kita masing-masing, ahli keluarga kita, semualah kita pakat balik semula kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Nabi pun pernah sebut lah, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua benda. Kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, iaitulah kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Sebab sunnah ni dia, ulama sebut antara peranan sunnah adalah menafsirkan, menterjemahkan secara praktikal kandungan Al-Quran. Jadi nak faham Quran, kena memahami sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Moga-moga kita mendapat manfaat yang banyak, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shighara وعن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعن مشايخنا وعن أصحاب الحقوق علينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.